Okay, so dah sampai ke sini baru tanya next question lah. Ya, baru Kak saya tanya. Semua saya, okey, dengan penerangan tu saya pasti seramai dah tahu, peminjam kereta dah tahu nak buat apa, bagaimana kiraan, kadar faedahnya bagaimana dan seterusnya, baru cakap tu. Apa kelebihan pada peminjam-peminjam yang memohon untuk participate dengan moratorium ini? So barulah Rafiq cakap lagi. Ya? Sudah stream ah? So we can start? Can we start? SK, can we start? Hello? Nanti inform kita bila boleh start. Dia? Dah test dah. Rafiq pun okey kan? Rafiq pun Okay, clear? semua okay? Boleh start eh? Hai, Assalamualaikum dan selamat beristirahat kepada penonton yang sudi menonton program Bual Bicara kami pada malam ini iaitu Tim 30 Minutes Bulletin Hartanah yang mana diterbitkan actually untuk memberi sedikit ruang dan juga platform perkongsian tentang isu-isu semasa yang relate secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan hartanah. Dan ia juga merupakan satu platform untuk penonton menerokai bagaimana proses-proses untuk mendapatkan hartanah pertama pada mereka yang belum pernah ada dan juga tujuan pelaburan. Okey, untuk itu, untuk episod pertama, program kita pada malam ini, program Bual Bicara 30 Minutes Bulletin Hartanah, saya tampilkan seorang tetamu istimewa yang saya datangkan khas daripada sebuah institut perbankan yang terkenal di Malaysia. Tapi saya tak boleh kod kat sini. Saya perkenalkan Encik Fairul Rafiq. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, khabar baik, khabar baik. Terima kasih kerana jemput saya ke program ni. So sangat bertuah lah. Okay, alright. So tanpa meluangkan lebih banyak masa, Cik Rafiq, saya panggil Cik Rafiq. Kita teruskan dengan episod pertama kita iaitu pada topik yang sedang hot, penularan wabak COVID-19 ni. Kita selalu dengar ni ramai yang tertanya apakah dia? Moratorium itu apa dia? Boleh tak kalau Cik Rafiq terangkan serba sedikit tentang moratorium? Untuk makluman semua, moratorium yang diperkenalkan oleh kerajaan ni, ia dapat membantu sikit sebanyak kepada bebanan isi rumah tersebut boleh dibelanjakan. Apa yang kita bank negara perkenalkan moratorium ini juga dan dilaksanakan oleh semua bank. So dia lebih gemar menceritakan detail moratorium ni menggunakan slide saya. Saya akan sharekan slide saya. So kalau ikutkan kat sini kita nak kenal pasti apa itu moratorium. So semua orang boleh tengok apa masuk moratorium, iaitu penangguhan automatik pembayaran balik. So penangguhan pinjaman pembayaran balik bagi semua pinjaman iaitu termasuklah pinjaman peribadi, perumahan dan boleh nak
kan keseluruhan boleh katakan semua produk kredit, tetapi walaupun dia ketepikan kad kredit, kita ada pihak bank ada memberi sedikit kempen untuk kita boleh fokuskan macam mana nak gurangkan pembayaran kad kredit juga. So apa kriteria dia, kita boleh tengok semua kemudahan pinjaman daripada institusi kewangan ini dikawal sedia oleh bank negara. So bank negara yang akan kawal. So kita ada syarat-syarat tertentu macam mana pengguna ingin ataupun rakyat ingin menyertai program moratorium ni. Itu saya. Okey, terima kasih Cik Rafiq. Saya rasa by now semua orang dah boleh baca, semua orang boleh dengar dengan jelas apakah itu moratorium, iaitu maksudnya penangguhan bayaran balik pinjaman. Okey, selain daripada tu, selain daripada maksud dia saja, saya nak tahu juga apakah perkara-perkara yang tentang penangguhan pinjaman balik, pembayaran Okey, pinjaman balik ni. benda yang paling utama apa yang pengguna wajib tahu sekiranya dia ingin menyertai program moratorium ni, mereka tidak perlu buat apa-apa kerana semua pihak bank telah membuat membuat penangguhan balik ini secara automatik. Okay, so kita boleh Oh, tengok penangguhan secara automatik. So tak perlu nak mohon, tak perlu nak isi form, tak perlu nak ambil, nak pergi ke bank, walk in ke bank, tak perlu. So secara automatik. Okay, tetapi dia ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat tertentu untuk kita apply moratorium ini. Bukan semua loan yang kita boleh ambil, tapi loan tertentu ada kriteria dia. So okay, kita boleh tengok balik kat sini. Okay, first kali diberi kepada individu atau PKS. Kenapa PKS? Sebab PKS mostly is a entrepreneur. Dia menggunakan enterprise yang itu mencerminkan diri sendiri. Walaupun pinjaman tu digunakan untuk bisnes. tetapi ia adalah permohonan pinjaman melalui diri sendiri juga. So that's why PKS juga boleh apply untuk program moratorium ni juga. Okay. Sebab PKS mostly is pemilikan tunggal, betul Cik Rafiq? Betul, pemilikan tunggal, betul. Okay, alright. Penangguhan adalah automatik yang saya cakap tadi, tak perlu buat apa-apa, automatik. So kita just perlu tunggu saja melalui SMS. Selalunya pihak-pihak bank akan memberitahu sekiranya anda ingin sertai atau tidak melalui SMS. Kejap lagi saya akan bagi contoh juga macam mana SMS tersebut. Okay. Kemudian jika tidak mahu, yang saya cakap ni, jika tidak mahu boleh bagi tahu kepada pihak bank. So dia ada cara dia melalui SMS juga atau melalui e-form di dalam laman web bank tersendiri. Okay, pinjaman yang tertunggak tidak melebihi 90 hari tidak layak. Okay, ini yang ramai orang perlu tahu tentang apa kriteria yang paling penting untuk dapat moratorium ni. So sekiranya pinjaman tertunggak 90 hari, bermaksud 90 hari bermaksud dia ada 3 bulan. tunggakan selama 3 bulan. Yes. 3 bulan. Tapi sekarang ni hari ni dah 6 hari bulan. So sepatutnya sekiranya customer ataupun pengguna yang ada tunggakan sebelum 1 April, dia ada tunggakan 90 hari, dia boleh cepat-cepat membayarnya. Membayarnya mungkin sebulan atau 2 bulan untuk menggunakan tempoh 90 hari tu untuk layak dapat program moratorium ni. Okay. Tapi sekarang ni dah 6 hari bulan. So sebelum 1 hari bulan tu dia boleh manage untuk dapat menyertai program moratorium ni. Okay. Tapi kalau dia dah bayar ataupun dia terlewat bayar, contohnya dia dapat tahu hari ini melalui bual bicara kita ni, yang hari ni dia dah ada 90 days, maknanya 3 bulan, tapi dia try bayar mungkin esok, sebulan ataupun 2 bulan, adakah dia boleh menyertai moratorium ini? Kalau ikutkan memang tidak boleh sebenarnya. Sebab dah permulaan program ni adalah pada 1 April. Pada 1 April. So sekiranya ia sebelum 1 April masih lagi boleh, tapi kalau selepas tidak boleh. Okay. So banyak FAQ di dalam bank-bank website bank yang saya telah baca, memang kebanyakannya memang tidak boleh layak selepas 1 April. Okay. So the next apa yang pengguna perlu tahu tentang
Yang penangguhan ini adalah 6 bulan, iaitu melalui 1 April dan 30 September. Yang ini ada beberapa isu berkenaan dengan penangguhan. Walaupun dia bermula 1 April, kebanyakan loan di luar sana, due date dia adalah pada 1 hingga 5. Okay? Bila 1 hingga 5, ada yang sekiranya 5 April, dia tidak jadi masalah. Tetapi apabila 1 April, dalam hari yang sama, moratorium ini dilaksanakan, ada beberapa ataupun ada satu bank yang dia menangguhkan sedikit masa dia hingga 10 April. So bila menangguhkan 10 April, ada certain pengguna yang standing instruction dia masih berjalan dan deduction yang dilaksanakan pada 1 April tersebut. Padahal customer ingin mengikuti program moratorium ni. So ini ada beberapa isu, saya tak nak cakap lah bank mana, tetapi pihak bank tersebut sudah mengeluarkan satu statement yang mereka akan refund balik penolakan tersebut dan bayaran balik kepada pengguna selepas 15 hari bulan ni. So maksudnya pengguna tadi tu, peminjam tadi tu actually dah serta lah, dia menyertai lah moratorium ini, betul tak? Ya, untuk betul. 6 bulan. Ya, betul. I see. So kerana oleh itu, so dia dapat enjoy lah pada 6 bulan penangguhan bayaran. Okay, sekiranya dia dapat tadi didak pada 1 April, dia hanya enjoy 5 bulan saja. Tetapi betul. kerana pihak tersebut bayar semula pada 15 April ni, so mereka dapat enjoy pada untuk 6 bulan lah. Right? 6 bulan, ya. Okay. Okay, seterusnya ini pun penting, tiada faedah atau cas pembayaran lewat. So tiada faedah atau cas pembayaran lewat ni, ia faedah-faedah lain. Faedah-faedah lain pada ikut kadar tertentu. Maknanya kita ada dua konsep pinjaman yang dikira. Ada pinjaman baki berkurang, ada pinjaman kadar rata. Tetapi untuk kadar baki berkurang, kita still lagi cas untuk interest. Tetapi bila untuk kadar rata, kita tidak cas. Okay? Dan cas pembayaran lewat pun itu memang tidak cas kepada dua-dua konsep pembiayaan ni. So kejap lagi saya terangkan apa beza dia, apa faedah bila kita kata tiada faedah, apa beza antara kadar rata dan kadar baki berkurang. Apa perbezaan dia dan apa loan yang berkaitan yang kita menggunakan baki berkurang ataupun kadar rata ni. Okay? Alright, so cas faedah normal yang tadi saya kata tadi, faedah normal akan dikenakan seperti biasa, iaitu itu mostly kepada kadar baki berkurang. Okay, mana faedah akan bertambah dan faedah ini ramai customer ataupun pengguna di sana dia takut faedah yang dicas ni dia akan jadi compounding. Compounding kita panggil adalah faedah ke atas faedah. So faedah tu dua kali. berganda-ganda. Berkali-kali, berganda-ganda. Itu jangan risau. Kejap lagi saya akan terangkan dan comparekan bank mana yang melaksanakannya, ada bank mana yang tidak melaksanakan, apa konsep pinjaman yang dicas, ada apa konsep pinjaman yang tidak dicaskan. Okey, kejap lagi saya akan teruskan. Okey, so bagaimana pula SIKRIS? Okey, sekiranya penangguhan 6 bulan ni, so SIKRIS dia akan tidak termasukkan di dalam SIKRIS lah. Walau bagaimanapun, sekiranya SIKRIS pengguna tersebut, customer tersebut mempunyai baki pinjaman 1 bulan atau 2 bulan, 1 hingga 2 bulan tu masih kita boleh nampak lagi. Sehingga dia menyelesaikan 1 hingga 2 bulan tunggakan tersebut. Okey, maksudnya kat sini, sekiranya sebelum 1 bulan April, dia sudah mempunyai 2 bulan baki. Alright. So setiap bulan dia carry 2 bulan baki sehinggalah pada penghujung Oktober, Oktober. So Oktober untuk SIKRIS dia akan nampak 2 juga. Betul? Masih nampak 2 lepas. Masih 2 lagi ya. Kecuali dalam tempoh 6 bulan moratoriumnya dia selesaikan 2 bulan. 2 bulan tersebut. I see. Kita boleh nampak. So SIKRIS akan tetap update lah. Alright. So itu jangan risaulah, itu juga salah satu kelebihan moratorium ni. Alright.
Alright, itu dia antara perkara-perkara yang wajib kita tahu sebelum kita menyertai moratorium. Okay. So selain daripada perkara-perkara yang tersebut, kita dah tahu perkara dia, kita dah tahu apa fungsi moratorium itu sendiri, tapi kita tak tahu apa akan jadi, apa yang kita perlu tahu selepas 6 bulan moratorium period tu tamat. So ramai yang tak teragak-ragak, ramai yang berada dalam keadaan yang tak ketakutan atau risau kena bayar lebih daripada yang sepatutnya. Macam mana tu Encik Rafiq? Okey, kalau ikutkan apa selepas 6 bulan ni, okey, macam biasa pengguna tetap perlu bayar, Dia ada beberapa situasi. Apabila yang saya cakap tadi, apabila faedah tadi dikenakan dan customer ingin mengekalkan tempoh bayaran tersebut. Okey, sebagai contoh, sepatutnya tempoh bayaran adalah 35 tahun. Okay. Aha, Selepas betul. moratorium ni, customer tersebut ingin mengekalkan 35 tahun. Dia tak nak tambah 35 tahun campur 6 bulan. Sekiranya Oh yes. berlakunya begitu, so Mhm. selalunya installment ataupun ansuran bulanan pengguna tersebut akan meningkat sedikit. Okay, Meningkat meningkat sedikit. sedikit. Okay, so untuk cover interest-interest yang telah dicas tersebut. Sekiranya ingin Menambah, melanjutkan melanjutkan betul menambah tempoh tempoh pinjaman tersebut bayaran. daripada 35 tahun campur 6 bulan. So uh, ansuran bulanan tetap sama. Ansuran tetap Oh, bulanan I sama-sama, see. tetapi faedah yang telah dicaskan ekstra tadi akan dibayar selepas atau dia akan masukkan sedikit demi sedikit di dalam loan mengikut kadar sekiranya ada Mhm. perubahan BR dan sebagainya. So Hanya untuk i 6 bulan saja ya? hanya untuk 6 bulan sahaja dan dia hanya Okey. bayar interest saja, tak termasuk principal. Mungkin time tu principal sudah habis, hanya bayar interest sajalah. Oh, I So see. jangan risau, walaupun ia nampak macam banyak sangat interest nak kena, tapi ia tidak membebankan. Masih lagi tidak membebankan. Oh, that is a good Ya, news, Cik Rafiq. ya Okey, betul. kita dah tahu dan saya rasa dengan jawapan tadi saya rasa ramai yang rasa lega sikit tu tak? Sebab kita takut tiba-tiba kena bayar daripada I bayar 1,500, tiba-tiba I kena bayar 2,000. Kan? Kalau saya pun saya takut juga. Mungkin itu asal antara sebab kenapa ramai yang jenis yang serba salah, nak join ke tak join bila dapat SMS, nak option out ke option in ni kan. So benda-benda macam ni, so saya rasa sangat jelas yang Cik Rafiq bagi tahu tadi, ia tidak membebankan Ya dan dia betul. masih ada lagi option sama ada nak tambah tempoh bayaran ataupun nak remain yang sama. Ya Walaupun betul. sama, tidak membebankan. So it's a good news actually. So bagaimana pula kalau tadi pinjaman pelbagai pinjaman, tapi saya kira banyak isu yang memperkatakan tentang pinjaman kredit kad sebab treatment dia tak sama. Betul ke Cik Rafiq? Boleh terangkan sedikit bagaimana? Betul, sekiranya kita halusi dia apa yang pihak kerajaan atau negara ingin, iaitu mereka ingin mengurangkan bebanan pengguna, mereka lebih ingin membuat penangguhan kepada pembiayaan seperti pembiayaan lain selain daripada kad kredit. So kad kredit ni walaupun ia adalah satu pinjaman, tetapi kad kredit ni dia boleh naik semula. Amount dia, pinjaman dia boleh naik semula kerana mengikut limit kad kredit masing-masing. So oleh kemudian sekiranya bebanan outstanding terkini pengguna tersebut tinggi, semua bank buat setakat ni, semua bank apa yang saya perhalusi satu persatu bank, mereka sudah ada satu skim iaitu menukarkan baki kad kredit tersebut. Sebagai contoh, sekiranya ada outstanding 5,000 atau outstanding 10,000, daripada outstanding tersebut mereka boleh convert ataupun tukarkan baki tersebut kepada term loan. Term loan maksudnya pembiayaan balik ikut tempoh, Bertempoh. pinjaman bertempoh. Okay. Mhm. So
Dan Bank Negara meletakkan syarat maksimum adalah 3 tahun dan tidak melebihi 13% setahun. Kalau ikutkan 13% ni macam tinggi kan, tapi sebenarnya kad kredit punya interest lebih tinggi daripada 13%. Kalau ikutkan Berapa tu Cik Rafiq? kalau Ha, kad so kita kredit normal actually 18% sebenarnya. 18%. Ramai This yang is good tak news tahu benda tu. sebenarnya. Ramai yang tak tahu. Walaupun ramai ada kat kredit, ramai juga yang tak tahu ni. So 13 Betul tu. tahun, 13% setahun boleh kata lebih kurang. Tetapi apa perbezaan antara interest yang dicecaskan di dalam kad kredit atau perbezaan dengan interest yang dicecaskan di dalam kad kredit dan apa beza interest yang dicecaskan pada pinjaman bertempoh. So ini yang ramai yang mungkin terkejut sekiranya anda tiap-tiap bulan bayar minimum payment pada untuk outstanding 10,000, mungkin lebih kurang dalam 500 atau 600 ringgit. Okay. Tapi apabila bertukar kepada P, ada certain campaign, walaupun sebelum moratorium ni mereka ada banyak mereka telah laksanakan juga ada campaign tentang pertukaran baki kad kredit ni. Ada yang 0% pun ada yang 6% pun ada. So terpulang kepada bank tersebut lah. So kalau nak just apply, just cuba saja apa yang ditawarkan pada bank. Apa bank tawarkan. Just bank negara bagi limit saja, tidak boleh melebihi 13% setahun. Dan untuk permohonan tu boleh dilakukan secara online, betul Cik Rafiq? Secara online. Tidak perlu walk in ataupun pergi ke bank. So semuanya online sekarang. Dan antara bank yang saya telah dapat daripada seorang tengah share, mereka telah buat kajian sedikit dan saya just update dan juga pembiayaan Islamik. Islamic financing yang menggunakan profit. So bila konsep pinjaman ni, walaupun ia adalah satu konsep pinjaman, tapi ia konsep yang berlainan. So bila ada guna konsep yang berlainan, ada certain bank yang dia boleh mengenakan charge interest, compounding interest. Maksudnya faedah atas faedah ni lah. Alright. So apabila saya lihat semula FAQ setiap bank yang telah dilaksanakan, memang kita boleh nampak konvensional punya loan untuk bank MBSB dan Citibank ni, kita boleh nampak compounding dia memang ada. Memang kepada customer sekiranya loan mereka menggunakan konsep konvensional. Okay. Tetapi hanya MBSB dan juga Citibank ya? Ya betul. Tetapi untuk semua bank tidak ada. Walaupun dia loan konvensional, tak perlu nak bayar, interest dia tak perlu di compoundingkan. So konsep ni hanyalah kita boleh katakan tertumpu kepada untuk perumahan. Ini saya buat table untuk mostly untuk loan perumahan. Okay, loan perumahan kerana loan perumahan ni loan amount yang besar yang interest dia pun boleh kata agak tinggi, perlu dibayar betul. Kerana tempoh pembayaran yang lebih lama. Lebih panjang, yes. Okay, so kadar peruntukan untuk pembiayaan Islamik, compounding dia tidak ada langsung kerana konsep Islamik tu sendiri, kita tidak boleh mencas customer double interest yang double. So ia boleh dikatakan melanggar akad Islamik tersebut lah. So kita boleh nampak semua bank memang tidak kenakan compounding interest kecuali Citibank kerana non-available kerana mereka tidak menawarkan Islamik pinjaman Islamik Oh, tiada pinjaman Islamik dekat sama dengan Citibank. Macam bank Islam dia kalau konvensional punya konvensional tu yes, dia tidak menawarkan langsung konvensional. Alright. So dari segi ni ada beberapa pembayaran selepas 6 bulan tadi, soalan saya tadi. Actually mostly kebanyakan bank menawarkan option kepada customer. Ada juga bank yang dia tambah 6 bulan, ada juga yang mengekalkan 6 bulan dengan meningkatkan bayaran bulanan. Okay, so ia mungkin sebab benda ni belum berlaku lagi, mungkin pihak bank akan keluarkan secara announcement secara besar-besaran untuk macam mana customer ingin memilih pula macam mana ingin menambah 6 bulan atau membayar bulanan lebih. Ya, betul. So ini akan di
Oh, yang okey. telah siap, dia panggil, Pada dikumpulkan hujung pada hujung nanti dia akan kumpulkan, dan interest tersebut sekiranya kita lihat pada konsep compounding tadi, it depend pada ia di compounding atau tidak, depend pada bank tersebut lah. Sekiranya ia tidak di compounding, mereka akan kumpulkan interest tersebut. Dia akan kumpulkan interest tersebut. So saya bagi contoh, mungkin boleh tengok balik semua bank ni, tapi saya bagi contoh macam mana uh, pinjaman perumahan ni menggunakan pinjaman kadar baki berkurang. Pinjaman kadar baki kurang, macam mana kiraan interest, dan interest tu dibawa ke mana? Macam mana kiraan dia, dan kejap lagi saya akan terangkan. So next, macam mana kita nak join tadi untuk program moratorium ni. Saya dah cakap tadi sangat mudah, dengan tidak membuat apa-apa, seperti stay at home lah. Tak payah perlu apa-apa, stay at home je. So tak automatic. Tapi sekiranya anda ingin option out ingin maknanya anda tidak mahu tak mahu menyertai. menyertai program ini, so anda perlu balas SMS yang telah dihantar oleh bank. Seperti saya bagi contoh tadi, ini melalui, saya bagi contoh RSB lah. Bagi contoh RSB, so RSB telah bagi SMS, just reply saja RSB out, option out, kemudian so standing, bila benda ni berlaku, standing instruction anda tetap aktif. Standing instruction anda tetap aktif. Kerana pada 1 April yang lepas, semua loan-loan yang berkaitan, yang ada kaitan dengan moratorium ni, semua standing instruction dia adalah suspend selama 6 bulan. Tapi sekiranya anda telah menjawab SMS ni, automatik loan anda akan still aktif. Standing instruction dia automatik tetap dia akan aktif. So anda boleh teruskan bayaran dengan pembayaran potongan tetap ataupun direct daripada transfer bank to bank lah. Most bank memang akan bagi SMS yang berbentuk Mostly begini. bank akan bagi SMS. Saya pernah nampak CIMB juga mengeluarkan SMS margin juga. Dan sekiranya tak dapat SMS ni, ramai juga sekiranya tak kerana dapat, betul. Kerana phone number tu tidak update, tidak up to date di dalam bank. So ramai yang tak dapat SMS ni, so mereka boleh melayari lawan web bank tersebut dan boleh isi sekiranya ingin option out. Just simple question saja. Macam pilih loan apa, nombor loan account, loan type apa, dan just agree with the term and condition, just submit. Itu saja. Oh, okey. So automatic anda keluar daripada projek program moratorium ni, dan setiap bulan anda kena terus buat bayaran. Alright? Okay. So apa yang saya cakap tadi pasal ada dua konsep pinjaman kadar faedah. Kadar bayaran bulanan baki berkurang dan kadar rata. Ini membezakan antara pinjaman perumahan ataupun ASB loan menggunakan baki berkurang. Perumahan dan ASB loan menggunakan baki berkurang. Tetapi untuk pinjaman pinjaman kereta dan juga pinjaman kereta, dan juga ada certain personal loan, seperti contoh kalau RSB, Easy RSB is sekadar rata. Kerana sebelum customer sign, mereka sudah bagi tahu awal berapa loan amount nak kena bayar, total dan berapa tempoh nak kena bayar. So total loan amount termasuk interest pada awalnya, mereka sudah tahu. So itu kadar rata untuk pinjaman Easy. So apa yang saya nak terangkan ni adalah pinjaman perubahan kadar faedah baki kurang. Ini kadar baki kurang, ramai yang tak tahu, setiap bulan yang dia bayar, pada setiap bulan yang dia bayar ansuran bulanan, installment rumah, dia akan pecah kepada dua. Actually pecahan ni mengikut tempoh tu, tapi saya just bagi roughly saja untuk kita senang kira. Contohnya, kita bagi contoh loan 300,000 35 tahun, tapi dah bayar 25 tahun, baki pinjaman 250,000 saja. Kalau ikutkan bulanan ni 119, 120 ni mana bulanan yang keberapa? Kalau ikut dah bayar 10 tahun, mana bulanan 120 bulan tu mana dah bayar 10 tahun. 120 bulan bagi dengan 12 bulan lah, so 10 tahun lah. So masuk bulanan 121 bulan, moratorium ni dilaksanakan sebagai contoh. So apa yang perlu dibayar? Interest tetap di-charge oleh bank.
tapi principal dia zero. So total interest yang kita boleh nampak tadi, boleh nampak di dalam ni 840 setiap bulan akan dikumpulkan. Okay, bila dikumpulkan dia akan simpan total 5040, maknanya total 840 darangan 6 bulan menjadi 5040. So dia akan simpan, dan untuk the next bulan yang ketujuh dia akan sambung ikut biasa dengan kadar principal, iaitu baki pinjaman tetap sama 250, dan kemudian dia akan berkurang balik. Okay. So mungkin ramai orang tak faham kenapa baki pinjaman ni sikit je kurang, padahal bayar 1,300. Ini yang saya kata tadi, pinjaman apabila anda bayar kepada bank, okay, dia akan pecah kepada dua, untung bank dan juga pengurangan baki. Pengurangan baki. Itu untung bank itu Principal. interest lah. Untung bank adalah interest lah. Okay. Principal adalah baru dia akan kurang. That's why kita boleh nampak pada tahun bulan ke 127 bulan tu, 250,000 tolak 490 baru akan dapat balance 249,510. So sikit sajalah. Memang pada awalnya RHB mana awalnya memang pihak bank akan ambil interest lebih dahulu lah. Okay, so dia ada kiraan dia. So apabila kita cakap interest ini tidak ada compounding, okay, pihak bank akan kumpulkan interest 5040 ni, dia akan letakkan dalam satu bucket yang sama untuk mengelakkan compounding. Maknanya kini dalam bucket yang sama dia akan charge interest, tapi dia asingkan 5040 ni untuk perlu dibayar selepas 25 tahun ataupun timbul pinjaman jadi 25 tahun 6 bulan. Yang saya cakap tadi. So tidaklah 5040 ni akan bertambah, tidak. Okay. So bayaran tetap sama, boleh maintain bayaran tetap sama. Tadi just penambahan interest, dan interest ni boleh bayar kemudian. Alright? Boleh bayar kemudian. Alright? So bagaimana pula dengan berbeza dengan kadar kadar rata, yang ni mostly kebanyakan kepada pinjam peribadi konvensional. Pinjam peribadi konvensional masih menggunakan kadar faedah rata, dan juga kereta mostly. Okay, kita bagi contoh kereta dia pinjam 90,000, senang je kiraan 90,000, interest 4%, bersama dengan 9 tahun, 90,000 dan 4% darat yang 9. Okay, so dari situ kita boleh dapat dah interest dia 32,400. Interest saja selama 9 tahun tersebut. 32,400 bayar. Termasuk dengan principal dia, maknanya 90,000 campur 32,400, total loan amount pengguna customer tersebut kena bayar selama 9 tahun adalah 122,400. 122,000, yes. So apabila berlaku sebagai contohlah kat sini, dia dah bayar 3 tahun dah. Okay? Dia dah bayar 3 tahun, maknanya kita dah tolak RM40,824. So dia dah bayar. Bila dia dah bayar, balance baki dia tu 81,576 ni perlu bayar lagi. Tapi apabila berlakunya tempoh moratorium ni, pinjaman 81,576 ni tetap sama dan takkan berubah pun amount dia sebelum dan selepas. Dikekalkan. Pengguna hanya dapat enjoy itu tidak perlu bayar apa-apa lah. Selama tempoh 6 bulan. Penangguhan selama 6 bulan. Tapi interest dia tetap sama. Bayaran dia tetap sama. Installment dia tetap sama. Total loan amount pun tetap sama. The remain baki pinjaman pun tetap sama selepas moratorium ni. So that's why kita boleh nampak after deferment, so installment tetap sama 6 tahun lagi balance. Installment tetap sama RM1,134, dan just extend 6 bulan je lah. Okay? Dia akan jadi dia 9 tahun tinggal 6 bulan. Jadi lebih kerana penangguhan itu tersebut. Itu saja. Penangguhan awal. Tak ada apa-apa charge lain. Okay. So saya rasa semua by now semua orang dah faham lah tentang pinjaman kadar faedah rata dan perbezaan dengan pinjaman dengan kadar faedah baki berkurang. Anyhow dua-duanya kalau tak silap Cik Rafiq, kedua-duanya sebenarnya tidak membebankan, betul? Betul, tak membebankan pun. Walaupun ada charge interest terlebih sikit, tapi ia masih lagi tidak membebankan. Sebab bank berusaha untuk keluarkan yang 6 bulan punya interest ni supaya tidak compounding, betul? Ya, betul.
Alright. So untuk itu Cik Rafiq saya nak tanya, kita dah tahu macam mana kiraan dan sebagainya, keadaan faedah dan sebagainya. So apa sebenarnya kelebihan supaya mereka rasa kelebihan mengambil atau menyertai program moratorium ni? Apa kelebihan pada peminjam sebenarnya? Okay, kalau kita lihat semula untuk kelebihan moratorium ni, kalau moratorium ni memang dia membantu mengurangkan bebanan kepada masyarakat. Tetapi dalam masa yang sama kita boleh ambil peluang ini untuk menjadikan kita mungkin freedom, money freedom untuk kurangkan lagi lebih bebanan selepas moratorium. So saya bagi contoh satu kes, saya bagi contoh satu kes, sekiranya kalau tengok slide saya ni, sekiranya customer ada loan sedia ada, dia ada 4 loan. Okay, rumah dia ada 1,500 sebulan, personal loan dia ada Personal 400 loan. sebulan nak kena bayar, credit card dia ada 5,000 yang spending, mungkin minimum payment nak kena bayar RM250. So kereta nak kena bayar RM500, so baki lagi RM40,000. So total installment dia nak kena bayar RM2,650 sebulan. sebulan. Kuat tinggi juga ni. Betul, tinggi juga. Tetapi sekiranya dia bekerja dengan syarikat yang masih lagi Menyediakan gaji, gajinya memberi gaji. gaji, mungkin pada masa hadapan 6 bulan akan datang, still dalam tempoh 6 bulan ni dia still lagi boleh dapat gaji yang penuh dan mungkin boleh bekerja di rumah dan syarikat dia mampu lagi membayar gaji. Bulan Mei, pada Jun, Julai, Ogos dan September, tetapi hanya perlu bayar kad kredit saja, minimum payment, kerana kad kredit tadi tak termasuk dalam moratorium konsep kan. So mereka semasa moratorium mereka hanya bayar RM250 saja untuk bayar kad kredit. So balance bakinya adalah 2,400 mereka boleh kumpulkan selama 6 bulan. So kalau ikutkan kiraan saya 2,400 ni darat bulan 6 bulan. selepas habisnya tempoh moratorium ni Cash pengguna kat tersebut tangan ada dia cash ada 14,400. 14,400. Wow, banyak tu. Banyak tu. Cash yang ada baki personal ada tadi 7,000 saja, kad kredit tadi 5,000 saja, total dalam 13,000 kan. So mungkin boleh lansamkan, itu pun mungkin ada extra cash lagi kan, kita boleh gunakan untuk bayaran bulanan seterusnya pada Oktober, bayar lagi sebulan. So at the same time dia dapat mengurangkan bebanan ataupun ansuran bulanan dia pada masa akan datang sebanyak RM2,000 sebulan saja. So tak membebankan daripada jadi 650 suka sekiranya real estate agent ceritakan tentang benda ini kepada pengguna-pengguna ataupun potential buyer mereka untuk mungkin sebelum ni loan mereka tak lepas kerana Tak layak tak sebab layak. banyak. So Tak layak sebab banyak komitmen dia terlalu tadi banyak. Betul. 2,650. Mungkin selepas moratorium ni boleh datang booking semula rumah yang Ya, betul. diinginkan. It's a good news. Kemudian kita boleh try balik loan mereka kan. Yeah, So why itu not adalah kan? one of the kelebihan lah. One of kelebihan. Actually kalau I see. ikutkan Tapi kelebihan perlu tu banyak. diingat lah. Perlu diingat kat sini Cik Rafiq, mereka dapat balik wang yang penangguhan tu janganlah dia maksud-maksud lain, berbelanja lebih dan sebagainya. Perlu diingat tu bagus juga bila Cik Rafiq actually berkongsi tentang kelebihan ini supaya mereka nampak kat sini apa yang mereka boleh gunakan baki wang tersebut, dan instead of continue bayar ansuran, mereka boleh terus jelaskan, buat full settlement dan sebagainya. Betul? Betul. Walaupun Okey. dia pinjaman, walaupun kita galakkan pengguna untuk buat simpanan, walaupun dia bertentangan dengan dasar fizikal yang diurus-uruskan oleh kerajaan,
tapi dalam jangka masa yang panjang mereka masih menggunakan 1,400 tu akan untuk membuat bayaran. So dalam jangka masa yang panjang mereka masih lagi berbelajarkan 14,400 tersebut. So tak ada masalah pun sekiranya mula simpan kemudian belanja, tak ada masalah juga sebenarnya. Oh, Alright. okay. Alright. So next saya nak tanya sedikit lah ya. Boleh ke kalau saya pilih untuk tidak menyertai moratorium pada mulanya, tetapi maksudnya pada mulanya saya join, maksudnya saya ingin sertai. Saya dah kata yes. Maksudnya dia tidak Maksudnya ingin serta. mula-mula saya menyertai. Pada 1/4 saya Okay. setuju menyertai. Kemudian pada bulan 6 saya rasa tak nak lah, saya rasa nak bayar sebab saya memang ada cash. Dan saya rasa saya tak nak pun delay my payment to 6 months, okay, down the road nanti. So saya tiba-tiba saya nak keluar daripada program menyertai moratorium ni. Boleh ke saya lakukan tersebut? Betul, saya ada banyak terbaca soalan-soalan lazim di dalam untuk bank-bank. Mereka boleh tekankan benda ni sekiranya ingin keluar daripada menyertai program moratorium ni. So pada pertengahan tempoh moratorium Pertengahan ni, period tu, so yes. ia tidak menjadi masalah, tetapi dengan syarat ia perlu mengisi borang seperti apa yang mereka perlu lakukan pada awalnya. So mungkin SMS tu tak boleh nak reply kerana tempoh yang sudah lama. Sekarang ni hanya layari website bank tersebut dan isi form tersebut dan automatically standing instruction anda akan berjalan seperti biasa dan terus dia buat pembayaran. Okey, Sekiranya anda tidak melakukan benda itu, ia dikualiti akan bayaran anda tu akan menjadi advance payment, maknanya lebihan bayaran. So tak membawa apa-apa erti lah tidak maksudnya. Sebab tidak interestnya mengurangkan still, baki, ya betul. Tidak mengurangkan interest baki mesti kena ada pinjaman. lagi kan. Okay. So better So anda isi form tu dulu. okay, Cik Rafiq, saya rasa ramai nak tengok muka Cik Rafiq kot. Okey, soalan seterusnya. Tadi saya kata saya mula-mula menyertai, kemudian saya tak nak menyertai. Okey, tapi tiba-tiba saya sebenarnya tak nak menyertai. Saya option out dulu. Pada bulan 1, bulan 4 saya option out. Tapi selepas itu saya ada sedikit kekangan keuangan. Pada bulan 7 saya decided untuk join kita. Sama juga ke dia punya prosedur untuk isi borang tersebut? Okay. So kalau ikutkan konsep, kalau kita nak isi borang tersebut untuk option out, kan? Option out. Option out. Option in macam mana? So that's why kita bila nak join option in, okay. So perlu telefon kerana e-form yang ada di dalam laman web sekarang adalah untuk option out. Okay. Oh, So I mostly see. apa yang saya tengok dalam soalan-soalan aja FAQ ada setiap bank, mereka suruh hubungi hotline mereka ataupun hantar email kepada mereka untuk menyertai semula moratorium ni. Okay. So tapi masih lagi mengikut syarat tertentu. Syarat dia itu 90 hari tadilah. Okay, 90 hari pinjaman tidak boleh ada tunggakan Tiada 90 tunggakan. hari Okey. dan ia bergantung kepada kelulusan pihak bank tersebut. Okay, so tiada kata boleh automatik, tak. Kena perlu approval juga Pihak bank. daripada pihak bank tersebut. Alright. Okey. Okay, so next question. Ini mungkin pembeli-pembeli rumah yang baru mungkin ada interest sikitlah dengan soalan ni. Contohnya loan rumah baru saya baru saja disburse pada 1 hari bulan 4. Adakah saya layak untuk menyertai moratorium? Maksudnya disburse saja saya tak perlu bayar 6 bulan tu. Adakah saya layak? Okey. Dia ada dua konsep antara kelulusan ataupun disbursement. Disbursement. Dia ada pembayaran dari pihak bank kepada pihak tertentu, kita panggil disbursement lah. So Disbursement. sekiranya kelulusan, ia mendapat kelulusan saja. So sekiranya ia melebihi daripada 1 April, selalu kita boleh nampak pihak bank tidak membenarkan mengikut tempoh moratorium ni secara automatik.
secara automatik. Tapi sekiranya ingin menyertai dalam tempoh moratorium ni selepas loan tadi tersebut telah disburse, perlu apa benda yang sama juga, isi hantar email ataupun call hotline untuk ketahui cara dia, konsep dia. Tapi masih lagi boleh, dan syarat yang seterusnya yang paling penting, dia adalah berdasarkan kelulusan bank tersebut. Dia terpulang kepada bank tersebut ni luluskan atau tidak. Tapi Okey. mesti ada harapan untuk Ada menyertai. harapan. Betul. Okey. Dan satu lagi, sekiranya saya membeli rumah dan saya punya loan dah lama pun disburse, saya dah start bayar progressive interest sebab rumah masih dalam pembinaan. Ya, Adakah betul. saya layak untuk menyertai moratorium tersebut? Kalau ikutkan tadi table yang saya tunjukkan antara bank tadi, dia mungkin loan tersebut telah lulus pada tahun lepas, tapi hanya disbursement separuh ataupun kita panggil partial disbursement tersebut telah berlaku sebelum 1 April, dia secara automatik juga boleh apply secara automatik, loan ini tersebut tetap boleh boleh join untuk program moratorium ni secara automatik, tak perlu buat apa-apa, hanya tunggu SMS ataupun just tengok saja di dalam internet banking tersebut macam mana perubahan tersebutlah di dalam internet Tapi banking. still subject pada approval pada bank tersebut, betul? Tidak. Kalau konsep tadi berlainan dengan loan disbursement after ataupun loan disbursement before. Oh, Walaupun I ia see. partial, Dia maksudnya partial. walaupun ia bukannya fully disburse, tapi ia partial disburse, maksudnya dah disburse tapi kurang. Tapi sebelum 1 April telah dicas progressive interest. Benda ni automatik. Oh, I see. Yang ini automatic Yes. ya. So Okey. tak perlu nak apply dan sebagainya lah. Okey. Saya ingin menegaskan lagi satu. Sekiranya berlaku penangguhan pembayaran ni, apa jadi pada saya punya secret report? Okey. Saya masih yang sama ataupun ada perubahan yang lain, atau sebab saya nak beli rumah, contohnya saya actually mewakili pembeli kat luar sana. Saya nak beli rumah, saya takutlah secret saya tiba-tiba tu dia ada penangguhan 6 bulan, ada tunggakan payment 6 bulan. Saya pun ia akan efek kita punya proses mendapat pinjaman baru, betul? Kalau ikutkan Sikris memang tidak ada apa-apa efek lah sekiranya anda menyertai program moratorium ni. Tetapi ia akan efek sekiranya existing sebelum menyertai program moratorium ni sudah ada Oh, tunggakan. I see. Maknanya kalau dah ada 90 hari yang tak layak moratorium tu, itu memang akan kekal. Okey, kalau lebih daripada 90 hari memang tak layak untuk menyertai. Tapi kalau mungkin kurang daripada 90 hari, 30 hari ataupun 60 hari, 60 hari, yes. so siklis tersebut tetap sama. Dia akan tetap I maintain. see. Tetap Dan akan efek jugalah. ya akan digalakkan dalam tempoh moratorium ni mungkin boleh bayar outstanding dan clearkan outstanding tersebut lah. Yes, betul. Okey, so saya harap penonton-penonton di luar sana, saya rasa kita dah take up about 30 minutes actually kita punya bual bicara ni bersama dengan kita punya tetamu khas hari ini, Encik Fairul Rafiq, dan saya harapkan penjelasan beliau begitu jelas. Saya rasa ada setengah-setengah ni yang kucak-kacir, yang masih kelang kabut, masih risau dan takut untuk menyertai moratorium. Sebenarnya kelebihannya tetap ada. Apa yang kerajaan kita panggil pelaksanaan yang dilakukan oleh kerajaan itu pastinya ada memberi kelebihan pada peminjam, dan ini actually untuk membantu pegangan cash kita dengan lebih kukuh. Betul Cik Rafiq? Betul. Saya Sebab setuju. kita percaya dalam krisis wabak ni kita tak boleh keluar rumah, kita perlukan duit untuk makan dan sebagainya. So mungkin duit itu boleh digunakan, atau seperti yang Cik Rafiq nasihatkan tadi, untuk digunakan selepas moratorium habis untuk jelaskan mana-mana pinjaman yang boleh dijelaskan buat full settlement. Okey. Oleh itu, saya tak nak prolong lagi. Selepas 30 minit ni, saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada Encik Rafiq atas penerangan yang jelas tentang apa itu moratorium, kelebihan, impak dan pengiraan faedah. Jenis-jenis faedah tadi itu saya rasa cukup jelas, dan untuk itu
kita sudah sampai ke penghujung program 30 Minutes Bulletin Hartanah. Untuk malam ni jangan lupa untuk kembali menonton perkongsian kami setiap hari Isnin hingga Jumaat. Wow, 5 pada waktu yang sama secara live. Waktu yang sama tu berapa? 9 malam secara live di Facebook page DSK Group Kajang. Jangan lupa klik following dan see first. So hingga kita bertemu lagi esok. Assalamualaikum dan salam ceria. Bye-bye.